Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini saya nak menunjukkan mengenai AppScript. Jadi video ini bertujuan untuk mendedahkan AppScript kepada sesiapa yang belum lagi mempunyai pengetahuan tentang AppScript, dan juga saya assume juga kita tidak mempunyai apa-apa background dalam apa-apa computer programming language lah. Baik, jadi ini memang untuk absolute basic beginner. Baik, so apa itu AppScript? AppScript ni adalah sesuatu alat yang kita boleh gunakan, satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kita automate test dalam dokumen. Contohnya Google Sheet, dalam Google Docs, ataupun di dalam Google Form. Maksudnya kita mungkin boleh buat automatic program yang berjalan apabila sesuatu itu dijalankan lah. Baik, so cara untuk kita access AppScript ni dalam setiap aplikasi ni dia berbeza. So kalau dalam form kita ada, contohnya kita akan tekan, kalau kita buka kita punya form, akan ada satu 3 titik kat sini, option kat sini, dan kemudian ada script editor. Jadi kita tekan script editor tersebut tadi. Jadi maksudnya apa yang boleh keluar adalah kita akan diberikan dengan Windows inilah yang dia bagi AppScript di sini. Baik. Seterusnya kalau dalam Google Docs pun lebih kurang sama lah sebenarnya. Kalau dekat Google Docs dia ada dekat bahagian tools ini. Tu bila kita scroll down ke bawah, kita akan boleh nampak di sini script editor. So kalau kita tekan script editor tadi, sama juga dia akan keluar interface yang sama, cuma sekarang ni yang ni adalah untuk Google Doc inilah, tapi secara umumnya dia tak ada banyak sangat perbezaan lah dia punya interface. Baik, kemudian kita ada untuk Google Sheet. Jadi Google Sheet ni yang selalu digunakan jugalah. Baik, so kalau dekat Google Sheet dia adalah dekat bahagian extension, lepas tu dia ada bahagian AppScript ini. Baik, so itu adalah 3 cara untuk kita akses melalui 3 aplikasi berbeza. Sebenarnya ada satu lagi cara tapi saya tak nak tunjuk di sini. So cukup untuk kita tahu tentang 3 ni dahulu. So kalau nanti berminat untuk tahu dengan lebih lanjut, boleh rujuk lagi video lain lah. So first kali sekarang ni saya nak fokuskan pada sheet saja. Saya tak nak fokus pada Google Docs ataupun Google Form, cuma cukup pada Google Sheet. So saya ulang sekali lagi. Cara dia adalah kita pergi kepada extension, AppScript, dan kemudian kita akan diberikan dengan Windows inilah. So ini adalah Windows dan interface bagi satu program AppScript. So kita boleh tengok di sini kita ada banyak benda lah. Dekat sini ada banyak tab. Lepas tu kita ada files, libraries, services. Lepas tu dekat atas ni belum lagi aktif dia punya button. Lepas kita buat dia punya button, lepas ni kita akan boleh, bila kita dapat function baru dia punya button itu aktif lah. Baik, jadi sekarang ini first kali saya nak delete dahulu semua benda. Kita akan mula daripada yang pertama sekali. Okay. Baik, jadi dekat bahagian code ini, code.js ini, kita boleh buat sesuatu function. Okay, function tu apa? Function tu kalau dalam bahasa Melayu adalah fungsi. So kalau fungsi ni adalah dia adalah sesuatu yang boleh kita jalankan untuk memberikan apa-apa dia punya fungsi. So untuk program AppScript ni, biasanya yang akan dijalankan adalah fungsi tersebut. So kita kena buat fungsi tersebut. So macam mana kita buat fungsi adalah dengan menggunakan perkataan. So kita akan buat fungsi pertama kita, iaitu kita akan gunakan perkataan, keyword dia function, function. So ini adalah function. Selepas function ini kita akan letakkan apa nama function tersebut. Kita kena mulakan dengan nama function dahulu. Contohnya saya nak namakan saya punya function ini sebagai say hello. Selepas kita bagi nama bagi function tersebut, kita akan tutup dengan satu bracket, dan selepas satu bracket ini kita akan letakkan dengan curly bracket. Okay, so ini adalah 4 benda yang kena adalah bila kita tulis sesuatu function di dalam kita punya aplikasi AppScript. Okay, so sekarang ni saya nak terangkan tentang ini dahulu, iaitu tentang bracket curly braces ini.
So dalam curly braces ini kita akan letakkan dengan kod-kod yang kita nak jalankan ataupun tindakan-tindakan yang kita nak jalankan. So saya akan expand dahulu bracket curly braces ini. Baik, so apa yang saya nak buat yang pertama dahulu adalah saya nak buat saya nak ambil satu benda yang ada di dalam AppScript ini yang dipanggil sebagai logger. So dalam AppScript ini dia ada banyak tools nanti yang kita akan boleh belajar dari semasa ke semasa, tapi ini adalah first tool yang kita boleh belajar, iaitu logger. So logger ni dia boleh bagi kita satu input tentang apa kita punya variable sekarang yang telah diletakkan dalam program tersebut lah. Baik, jadi dalam logger ni kita boleh anggap dia macam satu bekas yang mengandungi alatan-alatan yang ada dalam yang kita boleh gunakan. Jadi ada cara untuk kita ambil alatan dalam ni. So ini adalah bekas dia. So kita boleh ambil alatan dalam ni dengan menggunakan dot notation. Okay, so kalau saya tekan dot kat sini, kita boleh nampak so clear, get log dan log ini adalah benda-benda yang ada di dalam logger. So itu cara kita akses lah, iaitu dengan menggunakan dot tadi. Dan kemudian kita boleh tekan, okay, saya nak pilih log. So log ini dia boleh merekodkan ataupun memaparkan satu paparan yang berkaitan dengan program kita lah. Baik, sebagai contoh saya nak tunjukkan sesuatu. Contoh saya nak memaparkan hello kepada output di screen lah. So apa yang saya boleh buat, bila saya dah ambil log ini, saya akan mulakan dengan kurungan, dan kemudian dalam kurungan ni saya boleh letak hello. Okay, dan kemudian selepas habis kepada satu line ini saya akan tamatkan dengan semicolon. Beginilah. So inilah kita punya program. Bila dah siap sampai program yang pertama ini, so kita boleh tekan save. So bila kita dah tekan save dekat sini, kita boleh nampak di sinilah kita ada fungsi untuk run, kita ada fungsi untuk debug dan sebagainya. Okay, so dekat sini saya ada satu function saya lah, iaitu say hello. Cuma ada satu function saja yang saya boleh pilih, say hello. So kalau saya tekan run, dia akan ambil masa sedikit, dan kemudian dia akan memaparkan perkataan hello di sini. Okey, contoh saya nak buat yang kedua. Contoh saya nak tekan logger.log, cara saya akses tadi. Saya nak dalam ni saya nak type, ini adalah jenis string. Saya nak type hello awak. So kalau saya tekan lagi perkataan button run ini, so kita boleh nampak dekat sini dia akan print hello dan hello awak. So logger.log ni membolehkan kita tahulah sama ada program kita tu boleh berjalan ataupun tidak, sebab dia boleh memaparkan output. So sebagai kesimpulan, jadi maksudnya kita ada untuk kita menamakan satu function, kita gunakan mulakan daripada function dahulu, kemudian kita bagi nama function tersebut, kemudian kita letakkan satu bracket, dan kemudian kita letakkan curly bracket. Okay, dalam curly bracket ni adalah kita akan menjalankan kita punya function. Okay, seterusnya saya nak buat satu lagi function, iaitu contoh kita namakan ini sebagai function say hi. Sama juga function, mulakan dengan function dan kemudian kita bagi dia nama, iaitu say hi, dan kemudian kita buat satu bracket, lepas itu kita buat satu lagi curly bracket. Baik, seterusnya contoh dalam ni saya nak logkan logger.log line 7 untuk 7 sekarang ni, sebab saya sekarang ni dekat pada line 7. Baik, kemudian saya akan ulang lagi step yang sama, logger.log line 8, dan kemudian saya nak buat lagi logger.log, sebab ini berada dekat line 9, saya nak letakkan line 9. Jadi kalau
anda perasan tentang say hello ini. Kalau kita tengok say hello tadi, maksudnya dia akan menjalankan program dalam curly braces ini. Dia akan dijalankan line by line. Maksudnya dia akan mula dengan line 7 dahulu, kemudian line 8, kemudian line 9. Baik, sebagai contoh, kalau saya jalankan program say hi ini, so apa yang kita akan buat, kita save dahulu jangan lupa save supaya kita boleh nampak function yang kita baru buat. Jadi sekarang ni saya dah ada dua function, say hello dan say hi. So kalau kita tengok di sini, kita ada function say hi. Okay. Baik, saya pilih dahulu say hi itu dan kemudian kita boleh runkan dia. So bila kita runkan dia, so kita boleh nampak lah dia execute ni akan mengikut kepada line-line tersebut. Line 7 dahulu, kemudian line 8, kemudian line 9. Okay. Baik, jadi ada satu benda yang kita perlu tahu juga mengenai perjalanan kod ni ataupun execution of code ini. So dia ada satu notation ataupun satu simbol yang kita boleh gunakan. Sebagai contoh kalau dekat line 8 ini saya letakkan dengan double forward slash. So kita tengok sekarang ni lah, dia tidak lagi berwarna di situ. So apa efek dia nanti bila kita buat double forward slash pada line 8 itu, line ini. So contohnya kalau saya save dahulu dan kemudian saya run lagi say hi itu. So saya run sekarang ni, so nampak dia cuma menjalankan line 7 dan line 9 sahaja. So line 8 itu dia skip. So kalau double forward slash ini, dia akan skip langkah tersebut ataupun skip line tersebut lah. Skip langkah ataupun skip line tersebut. Jadi ini berguna untuk kita kalau contohnya kita nak komen tentang program kita tu lah. So apa yang program ini akan buat ataupun apa yang fungsi ini akan buat. Baik, cukup mengenai commenting pula. Baik, kemudian saya nak membentangkan pula mengenai variable. Okay. Contoh saya nak buat program yang seterusnya, iaitu program ketiga kita. Saya nak mulakan dahulu dengan function. Kemudian saya namakan saya punya function sebagai karangan. Kemudian saya akan letakkan bracket ini. Kemudian kita akhiri dengan curly bracket. Dalam curly bracket ni kita akan letakkan kita punya program tersebut lah. Baik, so contohnya karangan yang saya nak buat, saya akan paparkan logger.log. Kemudian dalam bracket kita akan letakkan Ali tinggal di kampung. Contoh. Okay, kemudian kita buat line 2 logger.log juga. Kita buat pekerjaan Ali adalah nelayan. Kemudian kita buat line yang ketiga, kita buat dia sebagai ini adalah satu karangan lah sebenarnya. So kalau kita perhatikan, dia akan evaluate line by line nanti. Kemudian Ali suka suasana kampung. Baik, jadi kalau saya run dahulu, so saya akan save dahulu saya akan save. Kemudian saya akan boleh pilih function dia dekat atas ni, iaitu karangan. Kalau saya tekan run, so maksudnya dia akan execute satu persatu lah. Logger.log line yang ni dahulu, kemudian line kedua 14 dan kemudian line 15 inilah. Baik, so ini adalah dia punya karangan yang saya boleh hasilkan. Baik, contohlah kalau saya nak tukarkan namanya kan. So kalau saya nak tukarkan namanya di sini, so apa yang saya boleh buat? Okay, contoh nama yang kedua adalah Abu. Kemudian Abu juga. Kemudian kat sini pun Abu juga. So kalau saya tekan lagi saya punya program ini, saya boleh tekan run dan kemudian sekarang ni Abu pula menjadi dia punya karakter untuk karangan tersebut. Baik, jadi kalau kita ini okey kalau ada 3, tapi bayangkan kita ada banyak benda yang program kita ni sampai beratus-ratus line, beribu-ribu line. Jadi maksudnya kalau kita gunakan cara ni, maksudnya kita guna replace nama tersebut dalam setiap ayat tersebut, dalam setiap line tersebut. So benda itu tidak efektif. So apa yang kita boleh gunakan
dekat sini untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan variable ataupun dalam bahasa Melayu ini adalah pemboleh ubah. Jadi menggunakan pemboleh ubah ni maksudnya lebih baik sebab kita boleh ganti dengan kita boleh ganti apa-apa pemboleh ubah yang ada dalam satu program itu dengan lebih dynamic lah. Baik, sebagai contoh, kalau kita nak namakan pemboleh ubah, contoh nama Abu ni saya letakkan dalam satu pemboleh ubah. Cara kita buat pemboleh ubah, cara kita declare pemboleh ubah macam contoh function tadi, kita declare dia, macam contoh karangan ni kita declare dia sebagai function sebab kita letakkan keyword function depan ini. Macam say hi, dia adalah satu function sebab kita dah declare dia sebagai function di hadapan inilah. So kalau untuk variable pun kita boleh letakkan juga dengan kita pun ada juga dia punya keyword. Dia ada 3 jenis keyword iaitu let, const dan juga var. Okay. So untuk video ni saya nak simple saja, saya nak gunakan let sahajalah. Let pun boleh digunakan untuk contoh ini. So contohnya saya akan gunakan let contoh saya namakan saya punya variable nama ni sebagai nama orang. Okay. Lepas tu nama orang ni saya boleh definekan dia sebagai contoh, saya nak define nama dia adalah Abu, dan Abu ni adalah sejenis string lah. So ini adalah dia punya penamaan kepada nama orang tersebut lah. Baik, jadi sekarang ni dekat mana ada nama Abu tersebut saya boleh gantikan dengan nama orang itu. So kat sini apa yang saya boleh buat, instead of Abu saya akan buat nama orang tambah tinggal di kampung. Untuk yang kedua pun sama juga, pekerjaan Abu ini saya akan potong dekat bahagian Abu ini. Saya akan potong dengan menggunakan double quote. Saya akan tambah nama orang di situ, dan kemudian saya letak plus. Plus ni dia akan tambahkan string ataupun gabungkan string tersebutlah ataupun perkataan ini. So ini adalah perkataan, string itu adalah perkataan. Okay, pekerjaan nama orang itu adalah nelayan, dan kemudian yang ketiga saya boleh buang Abu ni dahulu, dan kemudian saya buat plus nama orang tersebut dia suka suasana kampung. So sekarang ni bila saya run saya punya function karangan ini, so sekarang ni kita boleh nampak yang dia menghasilkan benda sama macam tadilah. Abu tinggal di kampung, pekerjaan Abu adalah nelayan, dan Abu suka suasana kampung. Sebagai contoh, kalau saya tukarkan Abu ini kepada, sekarang ni saya nak tukarkan kepada Ahmad. So kalau saya run kan benda ini, so apa yang kita boleh nampak di sini, sekarang ni instead of Abu tadi dia bertukar menjadi Ahmad tinggal di kampung, Ahmad adalah nelayan, dan juga Ahmad suka suasana kampung. So itu adalah contoh untuk kita menamakan variable. Okay, so seterusnya saya nak membentangkan mengenai ini adalah, kalau double quote ini dia adalah jenis string ataupun dalam kata lain dia adalah perkataan lah, terdiri daripada abjad-abjad. Okay, baik. Selain daripada kita boleh letakkan string dalam satu pemboleh ubah, kita juga boleh letakkan nombor. Okey, saya nak define satu lagi function untuk contoh. So contoh function ini adalah dinamakan sebagai tambah nombor. Okey, tambah nombor. Macam biasa, kita akan letakkan kurungan dan kemudian curly braces. Dalam curly braces ni kita akan ada dia punya function-function yang kita nak jalankan. So untuk kita declare variable, so tambah nombor ni dia akan tambah 2 nombor lah. Okay. So saya komentkan dahulu, fungsi akan menambahkan 2 nombor. So sekarang ni dia akan menambahkan 2 nombor ini. So kalau kita tengok di sini, so first kita define dahulu. Contoh saya nak letakkan 2 nombor. So yang pertama kita ada let nombor 1, nombor pertama sama dengan 4 contoh. Lepas tu saya akhirkan line ini, dan kemudian saya buat nombor yang kedua, let nombor kedua sama dengan 3. Okay, kemudian saya akhirkan line inilah.
Baik, kemudian kita boleh buat lagi let menggunakan let juga, let hasil tambah. Saya punya nama variable hasil tambah sama dengan kita tambahkan kedua-dua nombor tersebut. So cara kita buat adalah nombor pertama tambah dengan nombor kedua. Kemudian saya boleh logkan hasil dia lah. So kalau nak logkan hasil dia, saya boleh gunakan logger.log. So hasil apa yang kita nak buat adalah apa yang kita nak log adalah hasil tambah itu sajalah. So kita nak tengok apa result dia bila kita run tambah nombor ini. So sekarang ni saya akan save dahulu, dan kemudian selepas itu saya ada 4 function dah sekarang ni. So function yang later saya buat adalah tambah nombor inilah. So kalau saya buat tambah nombor, pilih tambah nombor ini dan kemudian saya tekan run, so dia akan runkan satu persatu. Let nombor pertama 4 tadi, nombor kedua adalah 3, dan kita dapat 7 sebab hasil tambah bagi 4 dan 3 adalah 7. So kalau kita contoh tukar ini nombor kedua menjadi 5, okay. So kita boleh buat dengan menggunakan run itulah. So sekarang ni bila kita tambah 4 dan 5 itu, dia akan jadi hasil tambahnya adalah 9. Baik, untuk kita declare variable sebenarnya yang ni yang kita tak perlu ni dinamakan sebagai assigning lah. Assigning ni maksudnya kita meletakkan nilai pada variable tersebut. Okey. Sebenarnya cara lain kita boleh buat yang ni adalah dengan menggunakan, kita akan buat declaration terlebih dahulu. Kita boleh buat declaration terlebih dahulu tanpa kita letakkan nombor itu. Maksudnya macam ni. Selain daripada kita buat macam ni, so kita boleh buat dia macam ni juga. So saya nak delete yang ni dahulu. Saya nak komenkan dahulu. Selain daripada kita assign mula-mula tu, sebenarnya kita boleh define dia macam ni saja. Let nombor pertama, let nombor kedua. Jadi bila kita dah nyatakan macam ni, so kita dah nyatakan yang nombor pertama dan kedua tu sebenarnya telah pun dinyatakan sebagai variable. So kita boleh assign later jugalah, maksudnya kita boleh letakkan nilainya selepas itu. Kita mungkin boleh, ini maksudnya kita declare. Maksudnya kita declare. Maksudnya kita namakan dia sebagai satu variable, nombor pertama, nombor kedua itu. Okay. Lepas itu baru kita boleh buat assign. Okay. Kalau assign, kalau kita dah declare, maksudnya kita tak perlu lagi declare semula lah. So kalau kita nak assign, kita just boleh assign sajalah. So kita boleh letak nombor pertama sama dengan 4, nombor kedua sama dengan 5. So tak perlu lagi gunakan perkataan let lah, sebab let tu nombor pertama tu kita dah tahu dia sebagai satu variable. Okay. So di sini kita buat dia punya assigning. So kalau saya run saya punya program sekarang ni, kita boleh buat dia sebagai tambah nombor lah. So kita akan buat hasil dia sama saja. Okay. Iaitu nombor pertama 4, nombor kedua adalah 5. Okay, macam saya cakap, kalau dalam bahagian ini, dia punya curly bracket ni, dia akan menjalankan program itu satu persatu lah. Contoh ini, dia akan ada daripada 26, kemudian dia jalankan 27, 28, 29, sampai ke akhir program tersebut. Okay. Baik. So, maksudnya assigning ni, dah namanya adalah pemberi ubah tadi kan. So, ini nombor pertama, nombor kedua ni adalah pemberi ubah. So maksudnya dia adalah sesuatu yang boleh diubah. Sebagai contoh, kalau kita run ini tadi, kita boleh dapat dia punya value sebagai 9. Tapi apa berlaku kalau saya letakkan, selepas line 28 itu, saya letakkan nombor pertama itu sebagai 3. So nilai mana yang dia akan ambil? So ini dipanggil sebagai reassigning lah. Maksudnya kita ubah semula dia punya nilai. Okay. Tadi kalau kita tengok, dia dapat 4 tambah 5, 9. So kalau sekarang ni saya nak run balik tambah nombor ini, so sekarang ni kita dapat nombor 8. Kenapa nombor 8? Adalah dia tak gunakan lagi nombor pertama 4 tu, sebab kalau kita tengok dekat line 29 ini, dia dah ditukar kepada 3.
So latest number dia sekarang ni adalah 3, bukan lagi 4. Okay, sebab kita dah ubah dia punya nilai tersebut. Sebab nama pun adalah pun boleh ubah, maksudnya dia boleh diubah dengan reassigning inilah. Okay, baik. Seterusnya saya nak menunjukkan mengenai menggunakan fungsi ni. So macam mana kita boleh, kadang-kadang dalam fungsi ni dia cuma menjalankan certain part of kita punya program. Jadi maksudnya kita akan ada juga menggunakan fungsi ini dalam fungsi yang lain. Baik, sebagai contoh, kalau saya buat function, saya nak define satu lagi function. Function ni dia akan menggunakan fungsi daripada fungsi-fungsi yang telah kita nyatakan di atas lah. Sebagai contoh, guna fungsi, ini adalah function tadi, ini adalah nama dia, lepas tu kita buat bracket, lepas tu kita buat curly bracket. Dalam curly bracket ni kita akan jalankan sesuatu lah. Sebagai contoh, sebagai contoh, saya nak jalankan function say hello dengan say hi ini. So kalau kita tengok tadi, kalau kita buat run say hello, kita akan dapat hello dan hello awak. Kalau kita run say hi, so kita akan dapat line 7 dan line 9, sebab line 8 tadi dah skip. So contoh kalau guna fungsi ni, so fungsi ni sebenarnya dia boleh digunakan dalam fungsi yang lain. Jadi maksudnya kalau contoh dalam guna fungsi ini, saya nak gunakan fungsi say hello dan say hi inilah. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh ambil dia punya function tersebut, iaitu say hello nama dia tadi, sama dengan atas ni, dan cara kita memanggil mengaktifkan fungsi tersebut adalah dengan kita letakkan bracket ini. Bila kita dah letak bracket ni, pembuka dan penutup, dan kita boleh akhirkan line tersebut. Dan kemudian saya nak jalankan function yang kedua, iaitu say hi ini. Kedua adalah say hi. Sama juga saya akan instantiate namanya, ataupun activate lah dia punya function tersebut dengan menggunakan bracket ini, dan kemudian saya akhirkan dengan semicolon. So sekarang ni bila saya save, sekarang ni saya akan ada 5 fungsi. So kalau saya tekan guna fungsi ini, so apa yang berlaku adalah dia akan runkan say hello, kemudian dia akan runkan say hi itu. So kalau saya buat guna fungsi itu, maksudnya di sini nampak, ini hello dan hello awak ni adalah daripada say hello dekat atas ini, manakala line 7 dan line 9 itu adalah daripada say hi inilah, say hi yang ini. Line 7 dan line 9. So maksudnya di sini dalam satu fungsi tu saya boleh gunakan fungsi-fungsi lain yang telah saya buat. Seterusnya saya nak padam ini dahulu. Baik. So di sini untuk guna fungsi ini, saya nak tunjukkan satu lagi cara di mana contoh kalau kita meletakkan karangan ini, kita nak gunakan fungsi karangan. So apa yang kita boleh buat adalah kita tak gunakan fungsi, kita gunakan fungsi karangan yang tadi. So kita panggil dahulu karangan tersebut, dan kemudian kita letakkan dia punya bracket di situ. Dan kemudian kita akhirkan dengan semicolon. So sekarang ni kalau saya tekan so kalau saya tekan guna fungsi ini, maksudnya dia akan memanggil fungsi karangan ini dan dia akan menjalankan line inilah. So contoh kalau saya buat, dia punya efek sama nanti. So contoh saya run karangan ini, so ini adalah karangan yang saya boleh tengok, Ahmad, pekerjaan Ahmad adalah nelayan dan Ahmad suka suasana kampung, which is yang ni lah. Tapi kalau saya gunakan daripada guna fungsi pun boleh juga sebenarnya, sebab dia akan runkan karangan tersebut untuk saya. So kalau saya run, so basically kita akan dapat benda yang sama lah. Ahmad tinggal di kampung, pekerjaan Ahmad adalah nelayan dan Ahmad suka suasana kampung. Baik. Jadi ini adalah cara yang bagus juga. Cuma sekarang ni
dia ada satu cara di mana kita boleh gunakan jadi maksudnya daripada satu guna fungsi ni kita boleh paskan sesuatu nilai ke dalam karangan ini. Jadi kalau kita perhatikan setakat ni yang saya dah bagi tahu adalah first kita ada function, kemudian kita ada tambah nombor iaitu nama dia ataupun nama ni karangan, dan kemudian kita ada bracket dan kita ada curly bracket. Curly bracket tu adalah tempat di mana program kita berjalan lah. So apa guna yang tengah ni sebenarnya? Okay. So bahagian tengah ni adalah bahagian yang kita boleh letakkan dengan input. Okay. So dalam fungsi ni kita boleh bagi dia sesuatu input. Kita boleh bagi satu variable kepada fungsi tersebut. Okay. Jadi maksudnya untuk ini so sekarang ni saya tak nak gunakan let nama Ahmad ni, saya tak nak define dia dalam ni. So saya nak definekan dia dekat bahagian dalam ini. So dalam ni kita boleh letakkan dengan input. Contoh kita letakkan input nama orang. Okay. So saya akan savekan dahulu. Baik, jadi maksudnya sekarang ni dia tidak menerima apa-apa input dalam karangan ini. Contoh nama orang yang saya nak letak. Okey. Saya buka sekali lagi. Ini karangan tadi. Contoh kita letak karangan. Okey. Dalam karangan tu kita buka braces terlebih dahulu dan kemudian kita boleh letakkanlah nama orang. So nama orang apa yang kita nak tengok? Yang nak kita letak, contoh kita nak letak Ahmad tadi ya. Ahmad. Kemudian kita akhirkan fungsi tersebut dan kita tekan run guna fungsi ini. Jadi kita boleh nampak di sinilah. So ini adalah dia menggunakan fungsi dia ada karangan. Dia gunakan fungsi karangan dan dalam karangan tu saya letakkan dengan input Ahmad ini ya. So jadi maksudnya kalau kita tengok di sini karangan ni dia akan ambil input nama orang itu iaitu Ahmad itu tadi. Dia akan masukkan ke dalam program kita lah, nama orang ini. Okey. Kalau saya tekan sekarang ni, saya ubah ini kepada Adi contoh karangan, lepas tu saya letakkan dengan nama Adi. So kalau saya run program ini sekarang ni, so apa yang kita boleh tengok adalah sekarang ni kita boleh tengok yang dia dah tukar nama tu kepada Adi. Adi tinggal di kampung, perjalanan nelayan, dan Adi suka suasana kampung. So jadi maksudnya kegunaan bracket di tengah ni adalah sebenarnya untuk kita letakkan sesuatu input ke dalam fungsi tersebut. Baik. Kemudian dan kita boleh gunakan juga untuk fungsi yang ni pun, tambah nombor pun boleh juga. So kita tak perlu declare di atas ini. So kita boleh declare sahaja dekat so saya akan komenkan dalam ini. So saya boleh letakkan tambah nombor ini dengan menerima dua input. Contohnya nombor pertama dan juga nombor kedua. Okey. Dan kemudian function ini akan berjalan, hasil tambah sama dengan nombor pertama tambah dengan nombor kedua. Baik, so sebagai contoh sekarang ni saya akan guna fungsi ini. Saya tak nak gunakan karangan ni lagi. Saya nak guna fungsi untuk saya jalankan tambah nombor. So dalam tambah nombor itu dia akan menerima input iaitu nombor pertama, contoh saya nak letakkan 7, dan nombor kedua saya nak letakkan 8. Okay. Tambah tu nombor 7 dan 8. So apa yang result yang kita akan dapat adalah should be kita dapat 15. So dia akan gunakan function tambah nombor dan saya dah letakkan input 7 dan 8 sebagai nombor pertama dan nombor kedua. So kalau saya tekan run sekarang ini, so dia akan menjalankan fungsi tambah nombor tersebut dan 8 tambah 7 adalah 15. Okey. Jadi maksudnya kegunaan bracket di tengah ini tadi sebenarnya dia adalah untuk kita meletakkan input yang boleh digunakan dalam program kita itu nanti. Baik. Seterusnya saya nak menerangkan mengenai return. Return dalam fungsi. So apa itu return? Return ni dia adalah satu keyword yang kita boleh gunakan dalam function. Okey. Return. So kegunaan dia adalah untuk satu, menamatkan fungsi.
Dan kedua adalah untuk kita menamatkan, memberikan sesuatu output. Macam saya cakap tadi, kalau dekat bahagian tengah ini kita boleh letakkan dengan input, jadi maksudnya return ini dia akan memberikan satu output. So sebab kalau benda tu dia ada input, maksudnya dia mesti ada output dia jugalah. Okay, kita masukkan sesuatu, mesti dia akan menghasilkan sesuatu lah. Sebab itu dinamakan sebagai fungsi. Okay, baik. Kalau sebagai contoh saya letakkan di sini. Dengan perkataan return itu contoh. Kalau saya letakkan return itu, kita cuba dengan contoh yang pertama dahulu Kita cuba dengan contoh yang pertama. Contoh say hello ini saya buat, tiba-tiba saya buat return dekat sini lah. Return, lepas tu return logger.log habis. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di sini lah, kalau boleh perhatikan dengan lebih jelas di sini, yang bahagian line 4 ini selepas daripada return tu dia jadi inactive, maksudnya dia tidak akan dijalankan. Sebagai contoh, kalau kita tengok sebelum ini, kalau kita run say hello ini tadi so kalau saya run say hello, kita akan ada hello awak. Tapi kalau saya buat return ini, okey, jadi saya buat return. So kalau saya tekan hello, say hello ini, so dia cuma akan runkan sampai logger.log. Lepas tu dia habis. So hello awak ni dia akan terminated lah. So dia akan skip line tersebut. Okay, dia bukan macam comment ni, bukan. Dia bukan skip, tapi dia memang menghabiskan terus program tersebut. Okay, contohlah kalau kita letakkan lepas say hi ni, kita terus letak dia punya return. Okay, kalau kita letakkan return terus, so maksudnya line ini dia memang akan, dia bukan skip, dia memang tamat terus. Okay, return itu dia akan menamatkan program tersebut. So kalau kita buat say hi sekarang ni, so dia tak akan dia tak akan log apa-apa lah di sini, sebab dia tak ada pun menjalankan line 9 dan 11 itu, sebab dia dah return. Okey, itu salah satu guna return, iaitu kita nak menamatkan fungsi tersebut. Kedua adalah kita nak memberikan sesuatu output. Okey, so macam mana dia mengembalikan maksudnya return ni kan maksudnya mengembalikan. Maksudnya contoh untuk tambah nombor ni, saya nak kembalikan tambah nombor ni. Dari tambah nombor, saya letakkan input dia nombor pertama dan nombor kedua, dan saya nak dia punya return adalah, maksudnya saya nak dia keluarkan apa so return itu dia akan returnkan hasil tambah. Okay, sambil dia mengeluarkan hasil tambah, sambil itu juga dia menamatkan fungsi. So dia ada dua kegunaan lah untuk return ini So dia akan return hasil tambah tersebut. So macam mana saya nak ambil return daripada hasil tambah ini? Kan kita dah gunakan, contoh kita dah gunakan fungsi ini tadi kan. Kita dah gunakan fungsi ini tadi. Guna fungsi dekat tambah nombor ni, kita gunakan dekat fungsi. So bila kita buat tambah nombor ini, sekarang ni tambah nombor ni dia adalah sesuatu fungsi yang mempunyai input, kita letak 7 dan 8, dan dia akan mempunyai satu output. So ini kita boleh panggil sebagai output lah. So kita input nombor pertama dan nombor kedua, dan kita outputkan hasil tambah ini, iaitu hasil tambah bagi nombor pertama dan nombor kedua. So bila dia dah habiskan tu, maksudnya kita boleh letakkan dia dalam satu variable. Okay, contoh satu variable ni saya letakkan contoh saya letakkan satu, dia punya hasil itu sebagai let hasil, nama dia let hasil, sama dengan bila kita ambil dia punya gunakan dia punya tambah nombor 7 dan 8 tersebut. Okey, jadi tambah nombor ni dia akan ambil 7 dan 8, dia akan gunakan function ini, nombor pertama nombor kedua, dan kemudian dia akan buat sesuatu lah kepada nombor pertama kedua itu. Dalam kes ini dia tambahkan, dan kemudian dia akan letakkan dalam hasil tambah, kemudian saya akan returnkan hasil tambah tersebut lah. Maksudnya saya panggil function ini, dan kemudian dia akan menghasilkan satu output, di mana output itu saya akan letakkan di dalam variable yang dinamakan sebagai hasil inilah.
So output itu saya akan letakkan ke dalam hasil. So sekarang ni kalau saya buat logger.log sini, saya buat logger.log hasil. So apa yang kita boleh buat di sini adalah kita nak jalankan guna fungsi ini. So kita boleh runkan dia. So dia dapat output hasil dia adalah 15. Okey. Jadi maksudnya itu adalah berkenaan dengan return. Okey, saya nak cuba satu lagi contoh. Itu contoh kalau kita ada function. Okey, function darab nombor dia. Lepas tu dia akan terima bracket ni adalah input. Okey, kita letakkan nombor 1. Okey. Kemudian kita buat nombor 2. So ini adalah input-input yang dia boleh terima function tersebut yang dinamakan sebagai darab nombor. Lepas tu kita letakkan dengan dia punya kod dalam ni. So untuk kita letakkan kod tu kita kena gunakan curly braces ini. Baik, kemudian saya akan buat satu persatu. So apa yang, sebab ni dah nama dia punya variable tadi, so kita nak darabkan sahaja nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 kita nak darabkan dengan nombor 2. Kemudian hasilnya kita boleh letakkan sebagai let hasil darab di situlah. Kemudian saya akhirkan line ini. So kita bagi function ni nama darab nombor. Function tu akan terima nombor 1 dan nombor 2. Dan kemudian kita buat sesuatu pada input-input ni lah, nombor 1 dan nombor 2 ni, iaitu kita darabkan dia. Dan kemudian lepas kita darab, kita letakkan dalam hasil darab itu. Dan last kali saya akan akhirkan saya punya function tersebut dengan kita letakkan return. Okay, so saya akan returnkan hasil darab itulah yang saya akan returnkan. Baik, sekarang ni saya nak cuba saya punya function darab nombor ini. So apa yang saya boleh buat adalah saya akan panggil dulu functionnya darab nombor. Dan kemudian darab nombor ni cara kita activate adalah dengan menggunakan kurungan. So kalau kita perhatikan di sini dia ada input yang kita boleh letak, nombor pertama, nombor kedua. Contoh saya nak letak nombor pertama adalah darabkan nombor 4 dan kemudian letakkan koma di situ. Lepas tu kita ada letakkan dengan nombor 2. Contoh nombor 2 adalah 5. So should be kita dapat 20 lah bila kita dapatkan nombor ini. So kalau kita perhatikan di sini tadi, kita dah buat dia punya arithmetic, kita dah darabkan dia, kita letakkan dia dalam hasil darab ini. Kemudian kita buat satu dia punya return kepada hasil darab tersebut. So ini akan menjadi dia punya output lah. So dia akan keluarkan bila kita buat function ini, kita dah letak dia punya input. Jadi ini dia akan menghasilkan satu output. Okay, so dia akan menghasilkan output. So output itu kita letakkan dalam dia punya variable baru lah. Contoh saya nak letakkan dia punya variable sebagai hasil darab lah di situ. So contoh saya letakkan hasil dia nanti dalam satu variable yang kita panggil sebagai hasil darab. So hasil darab itu kita boleh letakkan sama dengan output daripada darab nombor tersebut. Okay, darab nombor 45. So kemudian saya nak buat logger.log hasil darab itu, hasil darab tadi. Okay, so ini saya nak delete dahulu. So kalau kita dapat 4 darab 5, dan kita dah berjaya tulis dengan betul lah kita punya function tadi. So kita dapat 20, which is the itu maksudnya cara yang betul lah untuk kita buat fungsi itu tadi. So secara kesimpulan ini saja yang saya nak terangkan lah. Okay, so function ni adalah dia punya basic. Okay, lepas tu secara umumnya lah, so kalau kita nak menamakan function, kita boleh letakkan keyword function dahulu, kemudian kita boleh letakkan nama bagi function tersebut, biar dia ada satu nama yang baik lah, untuk kita lebih faham program yang kita tulis itu. Kemudian lepas itu kita boleh letakkan dengan dia punya variable dekat dalam ni, ataupun kita boleh letakkan dia punya input, kita masukkan sesuatu dalam function kita. Kemudian bila kita dah buat dia punya line-line itu semua, dia punya line of code tu, lepas tu last kali kita akan buat dia punya return. So return itu dia boleh menghasilkan output, dia menghasilkan output untuk kita punya
fungsi tersebut bila kita dah letakkan dia punya input tadi. Okay. Baik, saya rasa itu saja yang saya nak explain. Itu adalah basic mengenai AppScript dan sedikit mengenai fungsi lah. Okay. Saya rasa itu saja yang saya nak terangkan hari ini. Jadi boleh tinggalkan like untuk video ini, subscribe sekiranya sukakan dengan ini, dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih.